أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada petang ini, seperti mana yang saya janjikan, pada petang ini insya-Allah kita akan bertazkirah, mendengar sedikit sebanyak peringatan dalam program iaitu saya namakan dia sebagai Jom Ingat. Program Jom Ingat. Program Jom Ingat ini adalah program yang dirangka seperti mana yang saya nyatakan semalam, iaitu bagi saya menggantikan program Tazkirah Ramadan yang sebelum ini. Biasalah kita pada bulan Ramadan setiap kali semua selepas daripada tarawih atau semasa tarawih kita akan ada sesi tazkirah. Tapi kali ini disebabkan masih lagi dalam tempoh PKPB, jadi kita menukarkan kepada konsep tazkirah secara online. Dan tajuk yang saya pilih pada petang ini adalah jom ingat 3 amalan berganda-ganda pahala. 3 amalan yang mana pahalanya adalah berganda-ganda. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tajuk tersebut? Jadi saya memilih tiga amalan, sedangkan sebenarnya banyak lagi amalan-amalan lain yang mana berganda-ganda pahalanya. Tetapi fokus yang hendak saya nyatakan pada petang ini hanya 3 saja amalan, yang mana kalau kita lakukan insya-Allah pahalanya berganda-ganda. Okey. Boleh kita mulakan, kita masuk pada yang pertama. Pada yang pertama, iaitu amalan yang dilakukan yang mendapat pahala berganda-ganda. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini adalah suatu ibadah yang dituntut di dalam agama kita, dan kita semua diminta ataupun disunatkan ataupun digalakkan untuk membaca Quran, apatah lagi pada bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ialah bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Jelas dalam Al-Quran dinyatakan bahawasanya bulan Ramadan lah bulan diturunkan Al-Quran. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Dan bahawasanya bermula bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya akan Al-Quran. Maksudnya adalah di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Sama ada itu adalah khilaf lah, sama ada diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia ataupun daripada langit dunia kepada Rasulullah SAW, itu ada khilaf. Sebab kerana ada satu lagi surah lain yang menyatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan penurunan Al-Quran itu ialah daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia, iaitu dalam surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dinyatakan bahawasanya Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu adalah khilaf di kalangan ulama mufassirin. Tapi yang pentingnya di sini adalah bagaimana kita membaca Al-Quran. Berapa banyakkah kita membaca Al-Quran? Berapa helai surah ataupun berapa banyak surahkah kita baca? Itu terpulanglah pada individu masing-masing. Ada orang yang mana dia kata saya hanya membaca 1 juzuk saja satu hari, pun tidak mengapa. Yang penting adalah yang bagi Al-Quran iaitu pemahaman dan juga apa kita kata sebagai
penghayatan, tadabbur. Dan alhamdulillah saya pada bulan awal Ramadan lepas saya telah memberikan kuliah mengenai bagaimanakah memahami Al-Quran daripada konteks orang-orang sufi, orang tasawuf. Jadi alhamdulillah sudah sampai pada episod yang ke-16. Okay. Itu yang pertama. Amalan pertama, kalau kita lihat apa yang saya katakan tadi, iaitu kita hendaklah perbanyakkan baca Quran. Itu adalah antara amalan yang berganda-ganda pahalanya. Satu huruf yang dibaca, 10 kebajikan yang dibalas. Masya Allah. Dan banyak sekali pahala membaca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sedekah. Sedekah. Ini semua maklum. Satu yang disedekahkan, Allah gandakan hingga 700 kali ganda. Dalilnya daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu yang disedekahkan, satu yang diinfakkan, maka Allah membalasnya sebanyak 700 kali ganda. Ini antara mafhum. Sebenarnya tafsiran terjemahannya adalah lain, tapi saya tidak mengatakan bagaimanakah dia punya mafhum dan juga isi kesimpulan daripada ayat tersebut. Itu jadi bayangkanlah kalau kita dermakan apatah lagi pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan maka dinyatakan amalan yang kita laksanakan sama sunat sama dengan amalan fardu, dan amalan fardu yang dilakukan dibalas banyak berpuluh-puluh kali ganda, 70 kali ganda. Jadi bayangkan pahala yang kita sedekahkan walaupun RM1, berapakah jumlah ataupun pahala yang kita akan bawa pada masa hari akhirat kelak, pada hari kiamat kelak. Bayangkan Masya Allah. Itulah dipanggil sebagai jutawan akhirat. Jutawan akhirat ni bukan semata-mata orang yang kita kata membawa duit, seperti mana kita faham bila jutawan ialah mereka yang kaya raya di dunia. Tetapi semasa di hari akhirat, jutawan sebenar-benarnya adalah mereka yang membawa pahala yang banyak dan juga mengurangkan liability, tanggungan hutang dengan orang ramai. Kerana di hari akhirat kelak, jadi apabila kita membawa dengan sebanyak-banyak sekalipun amalan dan pahala, tetapi bila berkait dengan manusia, maka ia akan diambil sedikit demi sedikit oleh manusia sehingga kita menjadi seorang yang muflis. Na'udzubillah min zalik. Jadi bulan Ramadan ini bulan untuk kita menghayati dan juga membuat refleksi pada diri. Bagaimanakah hubungan kita dengan orang lain. Jadi insya-Allah kita harapkan bulan Ramadan kali ini dalam tempoh PKPB ini dan banyak ruang dan peluang untuk kita menambah ilmu, untuk kita bermuhasabah dan lain-lain. InsyaAllah itu harapan Ramadan kali ini, insyaAllah dengan supaya kita dapat menjadi selepas daripada Ramadan ini menjadi orang yang mana dikatakan orang bertakwa. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah amalan bila dilakukan itu berganda-ganda pahalanya. Yang ketiga yang saya petik ialah amalan-amalan zikir ataupun amalan-amalan wirid. Amalan zikir yang boleh diwiridkan, boleh diamalkan setiap hari. Antaranya ialah kata Nabi SAW yang telah dinaqalkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Azkar, iaitu bacaan ataupun zikir, iaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Itu antara bacaan yang apabila dibaca maka pahalanya berganda-ganda. Dan terdapat juga dalam kitab-kitab tasawuf, contohnya kitab yang telah dikarang oleh Tuan Guru Haji Daud Bukit Abah, menyatakan bahawasanya antara bacaan ataupun amalan yang apabila kita baca dibalas oleh Allah dengan berlipat kali ganda, iaitu tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu antara zikir. Jangan risau tuan-tuan. Nanti saya akan letakkan nota pada video saya ini untuk tetapan semua, untuk kita amalkan insya-Allah. Supaya nanti bila kita tengok video tu, kita boleh tahu mana apakah bacaan yang disebut oleh saya pada kejap tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jadi saya nyatakan yang ringkas, yang mudah untuk kita baca, untuk kita baca dan amalkan pada bulan Ramadan insya-Allah. Yang ketiga juga dinyatakan ialah contohnya ialah selawat Fatihah. Selawat Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima hingga ke akhir. Nanti juga saya akan letakkan di sini, letakkan di bahagian tepi ataupun di bawah untuk sama-sama tuan-tuan boleh baca dan amalkan pada bulan Ramadan, walaupun ianya berbaki tak berapa lama lagi lah. Kita berbaki lebih kurang 7 ataupun 8 hari lagi. Mudah-mudahan kita dapat amalkan walaupun sedikit, asalkan apa yang kita baca itu ialah ikhlas dan juga untuk mendapatkan rahmat dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu rugilah bagi mereka yang pada bulan Ramadan ini, bahkan lagi dengan tempoh PKPB, boleh kita berada di rumah, jadi kita tidak menggunakan peluang yang ada untuk kita menambahkan amalan kita. Dan sebagai bonus, mungkin kita kata amalan yang berlipat kali ganda yang kita boleh amalkan pada bulan atau lagi bulan Ramadan ialah dengan menuntut ilmu. Andai kata kita tidak dapat, contohnya saya ialah seorang yang mana tidak boleh mengajar, tak boleh mengajar, ataupun saya ialah bukan orang yang kategorinya adalah seorang guru. Adakah saya boleh mendapatkan pahala seperti mana yang Rasulullah SAW nyatakan dalam hadis, iaitu ilmu yang dimanfaatkan daripadanya. Wa ilmu yuntafa'u bihi. Jadi dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dinyatakan bahawa jika mati seorang anak Adam maka terputus segala amalannya kecuali 3 perkara, antaranya adalah ialah ilmu yang diberi manfaat. Bagaimana saya? Contohnya saya bukan seorang guru. Bagaimana saya hendak mendapat ataupun menjadi mereka yang tergolong dalam golongan ini? Tergolong dalam golongan yang mana ilmu yang memberi manfaat, sedangkan saya bukan guru. Maka boleh kita katakan bahawasanya mereka yang menolong orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, contohnya mewakafkan hartanya untuk pembinaan, madrasah, pondok-pondok, ataupun memberikan sumbangan untuk diinfakkan kepada guru-guru, untuk contoh lagi, ataupun membangunkan modul, memberi sumbangan. Seperti mana yang saya buat masa kini ialah saya membina satu modul Al-Quran. Modul Al-Quran yang mana dengan modul itu saya harapkan bahawasanya semua ataupun kebanyakan daripada kita boleh membaca Al-Quran, ataupun yang belum lagi mengenal Al-Quran boleh mengenal Al-Quran, boleh mengenal huruf Al-Quran dengan cara yang cepat insya-Allah. Itu yang sedang diusahakan. Tapi dalam tempoh ini saya tangguh dahulu pencetakannya, sebab buatnya semua dah siap, cuma tunggu cetak saja belum. Nanti insya-Allah akan saya tunjukkan, atau saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimanakah buku yang saya nyatakan tadi, modul saya nyatakan tadi insya-Allah. Jadi anda kata contohnya saya ialah orang yang menderma kepada pembinaan modul ini, contoh modul tersebut, dan modul itu digunakan oleh beberapa ramai orang, contohnya 10 orang, dan dengan asbab mereka belajar dengan modul tersebut, mereka boleh membaca Al-Quran 10. Kita bayangkan itu 10, dan dari 10 itu pula dia mengajarkan lagi contohnya pada anak-anaknya yang contohnya 3. Jadi sudah berapa banyaklah berkembangnya pahala yang kita buat tadi dengan hanya menyumbangkan sedikit untuk pembinaan modul, dan juga ianya boleh digunakan pakai oleh seluruh umat insya-Allah. Itu adalah antara saya nyatakan bagaimanakah
amalan-amalan berganda-ganda pahalanya. Ya, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup dahulu untuk petang ini. InsyaAllah nanti saya akan maklumkan lagi kalau kita ada lagi program namanya Jom Ingat, insyaAllah, supaya nanti kita boleh lagi mendengar ataupun menghayati secebis daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita beramal dengannya, insyaAllah. Jadi yang baik itu jadikanlah ia sebagai teladan, yang tidak baik itu jadikanlah ia sebagai sepadan. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.